Bila kita bangun di padang mahsyar, kita belum lagi berakhir perjalanan hidup kita. Kita akan hidup lagi di alam yang disebut dengan alam sa'idun aw saqiyun, alam syurga ataupun alam neraka. Sahabat-sahabat penonton sekalian, tatkala mana kita berbicara tentang soal perjalanan masa akan datang nanti, jarang di kalangan kita boleh faham terhadap keadaan yang kita akan lalui nanti, kecuali bila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran dan kitanya membaca hadis-hadis Nabi SAW. Maka kita mula memahami, lepas-lepas pada kita ni melalui masa-masa tersebut, lepas pada kita hidup di atas dunia ini, kita akan lalui lagi masa-masa yang akan datang pada kita. Lalu kita kena buat amalan dan kita kena buat persiapan untuk kita nak lalui pada masa yang akan datang nanti. Kerana dunia ni kita dah tahu, dunia ni yaumul amal, hari untuk kita bercucuk tanam, hari untuk kita beramal. Manakala akhirat lepas pada dunia ni, kita akan disebut dengan yaumul jaza, hari yang akan dibalas. Cuma dalam hidup kita ni, ada masa yang sebelum kita dibalas, kita akan melalui masa yang disebut dengan saat-saat untuk kita nak dibalas oleh Allah. Masa tu dipanggil masa sakarat, masa sakaratul maut. Sakarat ini satu masa yang menggemparkan dalam hidup kita. Sebelum kita dibalas oleh Allah, Allah akan jadikan masa yang disebut dengan masa sakarat. Masa sakarat ini semua di kalangan kita akan lalui. Nabi lalui, umat Nabi Muhammad melalui, semua di kalangan umat manusia melalui. Soalnya waktu mana kita melalui masa sakarat itu, bagaimana untuk kita nak melepasi dengan keadaan yang mati kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Yang ni kita telah bincang panjang sebelum daripada ni. Dan dia ada beberapa tanda-tanda orang yang dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan ada tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Masa tu telah berlalu, kita dah cerita malam-malam yang sebelum daripada ni. Malam ini kita akan bercerita tentang setelah mana roh kita keluar. Bila roh kita keluar daripada jasad kita, melalui masa ini pula, masa yang kita sebelum kita masuk dalam kubur. Masa ini, masa kita akan dimandikan, kita akan dikapankan, kita diusungkan, kemudian pada masa yang sama kita dikuburkan di dalam kubur. Masa-masa begini menjadi masa-masa yang perlu kita faham bagaimana keadaan itu dan macam mana kita nak corakkan masa itu di saat mana kita masih lagi belum sampai di masa yang demikian. Malam ini para hadirin, kalau kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, menuturkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seorang mayat itu, dia mengetahui orang yang memandikannya. Setiap mayat, bila seorang yang memandikan jenazah seorang ini sendiri, semua mayat-mayat tersebut akan tahu siapa yang mandikan jenazahnya dan bagaimana keadaan jenazah dia. Dia boleh nampak keadaan jenazahnya. Yang membawanya, Rasulullah sebut, yang membawanya untuk dimandikan, untuk diusung lepas pada dimandikan tersebut, mayat itu akan tahu siapa yang akan mengkafankannya dan siapa yang akan memasukkannya ke dalam lubang kubur itu. Rasulullah SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad At-Tabrani, Ibnu Abi Ad-Dunya Al-Marwazi dan Ibnu Mundah, yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW cerita lepas pada roh kita ni keluar daripada jasad kita. Semalam kita cerita demikian, bila roh ni keluar daripada jasad kita, maka di waktu tersebut kita mula naik. Kemudian dalam masa yang sama kita akan menghadap di hadapan Allah dan ditentukan sama ada di kalangan ahli syurga illiyin ataupun dihumban ke dalam neraka, na'udzubillah min zalik, di kalangan ahli sijjin. Dipanggil demikian. Dua kelompok ni sedang berlaku. Bila turun saja jenazah roh kita ni, bila turun saja berdiri di hujung kepala masing-masing, mula nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita akan rasa saat mana orang kapan jenazah kita. Kita akan bicarakan tajuk ini pada malam ini, dan bagaimana keadaan waktu mana orang nak masukkan jenazah kita ke dalam liang lahat itu. Ibnu Abi Ad-Dunya menuturkan riwayat daripada Mujahid bahawa jika seorang meninggal, malaikat yang mencabut nyawanya
Tidak ada satu pun melainkan dia melihat seketika, melihatnya ketika dimandikan dan dibawa ke kuburannya. Bila seorang tersebut mula meninggal dunia, malaikat ini akan berdiri melihat. Berdiri melihat ni, siapa yang mandikan jenazah dia, siapa yang datang untuk menziarahi jenazahnya. Kita boleh nampak siapa yang datang buka muka kita. Kita boleh nampak siapa yang cium muka kita. Kita boleh nampak anak-anak kita sedang buat apa dia dalam rumah kita. Kita nampak semua keadaan yang sedang berlaku di sisi jenazah kita ni, bagaimana dan rupa mana yang akan kita lalui sebentar lagi. Rasulullah cerita demikian, sehingga kan nampak ni sampai ke mana? Dibawa sampai ke kubur. Digambarkan demikian. Sementara Ibnu Syaibah menuturkan riwayat daripada Abdul Rahman Ibnu Abi Layla menyebut bahawa roh itu berada di tangan malaikat. Bila dicabut saja roh kita keluar daripada mata kita, berada dalam genggaman malaikat. Dia berjalan bersamanya. Jalan bersama dengan malaikat. Jika ia dimasukkan ke dalam kubur, dia akan diletakkan roh itu di dalam kubur bersama dengan jenazah yang diturunkan ke liang lahat tadi. Kemudian disebut lagi, sedangkan Abu Nu'aim menuturkan riwayat daripada Amr bin Dinar, dia meriwayatkan tidaklah seorang meninggal melainkan rohnya berada di tangan malaikat. Roh itu melihat ke jasadnya, berada dalam genggaman malaikat. Bila demikian, roh kita ni nampak jasad kita, nampak tengok pakaian warna apa dia, kemudian dalam keadaan orang bercakap apa dia, didengar di saat itu. Bagaimana roh itu melihat ke jasadnya, bagaimana orang mandikan jenazahnya. Orang mukmin ini dimandikan, bagaimana dikafani dan dibawa ke kuburan. Sebab tu saya sebut banyak kali, berkawanlah dengan orang soleh. Mudah-mudahan bila kita meninggal dunia, orang yang soleh-soleh saja yang datang menziarahi jenazah kita. Di saat mana kita datang, orang-orang soleh ni, tentu dia akan baca doa. Tentu mereka akan aminkan setiap apa yang dikatakan oleh orang soleh tadi. Dia akan jadi demikian. Selanjutnya dikatakan kepadanya, sedangkan dia berada di atas pembaringan, di waktu mana dia tengok dalam keadaan itu, dia nampak semua orang yang bercakap tentang diri dia, dia dengar. Lalu katanya malaikat kepadanya, dengarlah pujian manusia yang diberikan kepada kamu. Kamu dengar tu kan? Maknanya setiap percakapan orang bercakap dekat dengan jenazah kita ni, bila kita terbaring nanti, kita dengar. Sehingga kan malaikat kata apa dia? Dengar orang puji kamu. Allah meninggal dunia orang yang begini. Sehingga kan saya nak sebut apa dia? Apa yang ditulis dalam Facebook, apa yang ditulis dalam Instagram, apa yang ditulis dalam YouTube dan sebagainya, semuanya dinampak orang tu ucap takziah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua kita boleh baca di saat mana sedang berlaku keadaan demikian. Ini nak sebut, jangan kita nampak yang tu saja, tidak, tetapi bahkan yang orang tulis dalam Facebook. Tahu saja orang tulis saja dalam Facebook kita, telah meninggal dunia pada sekian, pada masa sekian, nama sekian, lalu ditulis, moga-moga rohnya di kalangan hamba Allah yang saleh. Mari kita berdoa untuk dia. Lalu orang pun tulis doa-doa ini. Semua doa-doa ini diperdengarkan dan diperlihatkan pada seorang yang telah meninggal dunia, waktu mana dia di pembaringan itu, ditunjukkan oleh para malaikat Allah kepadanya. Satu di Facebook ni tuan-tuan, tulis yang baik-baik je tuan-tuan. Tuan-tuan jangan biarkan Facebook tuan-tuan, Instagram tuan-tuan mencaci maki para alim ulama tuan-tuan. Jangan tuan-tuan di antara mereka-mereka yang jadi RBA. Tuan-tuan jangan jadi demikian tuan-tuan. Tuan-tuan jangan jadi orang yang Red Bin Army, tentera-tentera musuh yang menyerang dalam, yang disebut dengan musuh-musuh Islam, yang menyerang para alim ulama. Tuan-tuan jangan terjadi tuan-tuan. Kerana setiap tulisan tuan-tuan itu akan dipertontonkan saat mana tuan-tuan dah menghadap di hadapan Allah. Katakanlah tulisan itu tulisan yang jelek dan juga buruk, di saat mana kita menghadap depan Allah, tulisan itu kekal di wall tersebut. Tulisan itu kekal di dalam tulisan-tulisan kalian yang tak mampu dipadam oleh sesiapa pun. Kerana password yang berada itu pada diri kita saja. Waktu tu tuan-tuan akan sengsara sangat. Jadilah orang yang sentiasa dalam keadaan yang menulis kata-kata yang indah-indah. Yang tiap kali mana kita tulis,
memberi kesan kepada setiap jiwa-jiwa yang membacanya. Tulisan-tulisan yang membawa orang ke akhirat Allah. Yang kita membawa kepada keuntungan, bukan membawa kepada kehancuran. Jangan tuan-tuan terlibat dengan fake news. Jangan terlibat dengan apa dia, caci maki, tulisan-tulisan meluahkan perasaan. Tuan-tuan jangan buat benda-benda yang demikian. Jangan kita nak ucap selamat hari lahir pada isteri pun tulis di Facebook juga. Tak malu kita. Kadang-kadang orang kita ni, kadang-kadang dia nak tunjuk dia ni cinta pada isteri dia pun tunjuk dalam Facebook juga. Bagi saya kata, tuan-tuan kena lihat bagaimana ulama-ulama dia susun dalam kehidupan mereka. Bagaimana cara yang sewajarnya di kalangan kita. Saya minta maaf, nak sebut kadang-kadang ambil gambar berpeluk dengan isteri, post dalam Facebook. Kadang-kadang kita ambil gambar dengan isteri, pasangan suami isteri, kemudian kita post keadaan yang demikian. Allahu Akbar. Malu tuan-tuan. Biar kita ada adab, biar kita ada akhlak dalam kita perkara-perkara demikian. Kerana kita kena pastikan bila kita mati nanti, segala apa yang kita letak ini, dia akan ditonton dan ditunjukkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nampak balik. Termasuk pujian manusia. Bila manusia memuji seseorang tersebut, puji dia pada diri kita. Kita terbaring. Lalu malaikat kata apa dia? Dengar tu, dengar orang sedang memuji pada diri kamu. Kamu sedang berbuat benda-benda yang baik dalam hidup kamu. Orang puji pada diri kamu dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Saya lebih suka tuan-tuan yang terlibat dengan Facebook ke, dengan Instagram ke, dengan sebagainya ni, yang ada ni, jadikan alat tempat ini merupakan medan dakwah, ataupun medan perniagaan, ataupun medan-medan yang kita boleh gunakan selain daripada menceritakan dan menggambarkan keadaan keluarga kita yang menyebabkan kita rasa segan dan malu. Tak payahlah tunjuk gambar-gambar yang tak baik di kalangan kita. Ni kita post gambar. Gambar kadang-kadang kita tunjuk gambar sekian pada pasangan, pada orang ramai. Orang pun tulis cia. Kita pun tulis hi. Kita tulis. Mula benda-benda yang tak elok berlaku dipanggil demikian. Ni nak sebutnya, bila roh kita ni keluar daripada jasad kita, keluar saja roh kita daripada jasad kita ni, maka dalam keadaan demikian kita nampak terus benda apa yang berlaku pada diri kita. Masih daripada Amr bin Dinar, Abu Ubaid ad-Dunya mengatakan, tidaklah seseorang meninggal dunia melainkan dia mengetahui apa yang terjadi pada keluarganya. Kalau kita meninggal dunia, saat mana roh kita berada ke atas kubur tu, di atas dunia lagi tu, kita nampak anak-anak kita buat apa dia. Kita nampak isteri kita buat apa dia. Kita nampak orang yang berapa ramai yang datang, orang bagi salam dan sebagainya. Setelah mana kematian itu, mereka memandikan dan mengkapankan, sementara dia melihat semua keadaan yang sedang berlaku tersebut. Ini nak sebutnya gambaran bagaimana akan berlaku pada seorang. Yang pertama akan berlaku yang disebut dimandikan dan dikapankan. Waktu mana mandi dan dikapankan, Ibnu Abi ad-Dunya menuturkan riwayat daripada Ibnu Abdullah daripada Muzni, Al-Muzni, dia berkata, pernah sampai kepadaku berita bahawa tidaklah seorang itu meninggal melainkan rohnya berada dalam tangan malaikat maut. Siapa-siapa yang meninggal dunia, lepas dia menghadap depan Allah, kemudian turun balik, roh dia berada dalam genggaman malaikat maut. Mereka memandikan dan mengkafaninya. Orang-orang pun datang untuk mandikan jenazahnya dan mengkafankan jenazah dia tersebut, sementara dia melihat apa yang sedang dikerjakan oleh keluarganya. Sementara kita boleh tengok anak-anak kita buat apa dia. Kenapa anak kita tak mandikan jenazah kita? Kenapa isteri kita hanya mampu berpeluk tubuh ataupun sibuk melayan orang datang tanpa melihat keadaan yang dalam keadaan yang membaca doa untuk diri kita? Kenapa ni? Semua kita nampak keadaan-keadaan yang berlaku di kalangan keluarga kita. Seandainya sahaja dia mampu berbicara, nescaya dia akan melarang mereka meratap dan juga berteriak. Kalaulah roh-roh ni boleh bercakap, dia akan suruh ada keluarga, jangan menangis. Jangan meratap, jangan meraung, jangan kamu berteriak, jangan. Bahkan kamu bersabarlah kalau bolehnya saat yang sebegini. Ini di saat mana orang mandikan jenazah kita, di antara benda yang
nak dibuat oleh roh-roh ni apa dia? Nak sebut pada keluarga, jangan kamu menangis, jangan kamu meratap. Maksudnya jangan kamu meratap ni, menangis sampai peringkat kamu merau-rau. Menangis sikit-sikit ni dibenarkan dalam Islam. Menangis kadar menunjukkan rasa kasih sayang, ini tak jadi masalah. Yang tak boleh bila kita meratap, bila peringkat kita ni merau, bila meratap dan merau, yang ni yang dilarang dalam Islam, menyeksa pada jenazah itu sendiri. Nescaya dia akan melarang mereka meratap dan berteriak. Cara orang Arab, kalau meninggal dunia, dia ambil tanah, dia lempar di muka dia. Dia ambil macam, dicabuk kain tudung dia tu, dia tarik rambut dia. Ni cara orang Arab. Alhamdulillah orang Melayu kita tidak demikian. Alhamdulillah setakat ni, orang kita bila meninggal dunia hanya sekadar mengalir air mata, kesat air mata. Yang ni tak apa. Ni tanda air mata rahmat Allah. Yang berlaku perasaan kasih sayang di antara orang yang hidup dengan orang yang baru meninggal dunia. Itu lain. Tapi yang tak boleh, bila merau, kenapa Allah matikan anak aku? Kenapa Allah matikan isteri aku? Kenapa Allah matikan suami aku? Lepuk muka dia. Yang ni dilarang dalam Islam. Islam larang dipanggil demikian. Bila dimandikan dan dikapankan, saya pernah sebut, sebaik-baiknya bila nak mandi jenazah ni, panggil anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh yang tolong mandikan, tolong kapankan. Semuanya di kalangan anak-anak yang kalau boleh, yang ni yang terbaik di kalangan kita. Sementara itu Sufyan menuturkan bahawa sesungguhnya seorang mayat itu mengetahui segala sesuatu. Bila kita meninggal dunia, kita nampak segala sesuatu. Nampak semua keadaan. Sampai dia seolah-olah berseru kepada orang yang mandikannya. Sampai dia ni sebut pada orang mandi diri dia, demi Allah, celakalah kamu, kecuali kamu berhati-hati dalam memandikan aku. Jangan kasar sangat, katanya dia. Pada orang yang mandi jenazah tu, roh ni akan sebut kepada orang yang mandi jenazah tu, perlahan-perlahan, sakit aku ni, jangan kasar sangat. Kalau kamu kasar dengan jenazah aku ni, aku bagaikan seluruh tu badan aku ni sedang melecur saat ini. Allahu Akbar. Dia akan sebut demikian. Lalu dikatakan pada mayat itu, ketika mana masih di atas pembaringan, dengarlah orang yang sedang memberi pujian untuk diri kamu. Cuba kamu dengar tu, orang sedang memuji pada diri kamu. Maka kamu dengar betul-betul pujian-pujian yang berlaku kepada seorang di waktu mana, dalam keadaan yang dia sedang, dalam keadaan orang sedang mandikan jenazah kamu. Tengok, orang puji, lembutnya perut dia, ringannya jasadnya. Orang puji di saat yang berlaku keadaan yang sedemikian rupa tersebut. Itu yang pertama. Maknanya bila dimandikan ni, kita nak siapa yang mandi jenazah kita ni? Anak yang paling soleh. Anak kita yang datang baca doa untuk diri kita. Anak kita ni silang kaki tangan ni, riba tu mayat arwah ayah ni. Dia yang mandikan. Anak ni tolong mandikan, baca doa di saat mana mandi tersebut. Ya Allah, ampunkanlah dosa arwah ayah saya ini, ya Allah. Jadikanlah arwah ayah saya ini di kalangan hamba kamu yang soleh. Sambil mandi tersebut, baca doa lemah lembut di saat yang demikian. Yang ni nak sebutnya keadaan yang berlaku ini. Kalau kita tengok dalam satu peristiwa yang berlaku zaman Rasulullah SAW, dalam mereka yang terbunuh dalam perang Badar. Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahawa Nabi SAW diri di hadapan orang-orang yang terbunuh dalam perang Badar. Seraya bersabda, Rasulullah SAW diri di hadapan jenazah. Wahai fulan ibnu fulan, apakah kalian mendapat bukti tentang apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Rasulullah SAW sebut, wahai fulan bin fulan, kamu tengok tak apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian sekarang? Sementara aku sendiri sudah mendapat bukti tentang apa yang telah dijanjikan Tuhanku kepadaku. Ini ucapan Rasulullah SAW pada orang yang datang lawan Rasulullah SAW. Dia orang Islam, tapi dia berada di kota Mekah bersama dengan Abu Sufyan, datang lawan Rasulullah SAW. Ini nak sebutnya ada orang yang demikian. Lalu Rasulullah SAW tanya, kamu ni yang mati ni, kamu nampak tak sekarang janji-janji Allah? Aku dah bagi tahu dah, aku nampak janji Allah. Kamu ni nampak tak janji Allah sekarang? Lalu Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kamu berbicara dengan jasad-jasad yang tak menyawa itu, ya Rasulullah?
Macam mana kamu boleh bercakap dengan mereka tu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kalian tidak mendengar apa yang aku katakan, tetapi mereka mendengarnya. Hanya sahaja mereka tidak dapat memberi jawapan kepada pertanyaan yang aku sebut sebentar tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalian tak dengar apa yang mereka jawab. Tapi sebenarnya nak sebutnya Rasulullah kata, yang aku tanya tadi mereka dengar. Setiap mayat-mayat yang terbaring itu mereka mendengar setiap ucapan yang aku sebut ini. Menunjukkan bila kita meninggal dunia, para alim ulama sebut terbaring je jenazah kita, kita dengar balik orang yang datang. Sebab tu biar yang datang ni orang-orang soleh. Orang soleh datang dia baca doa terus. Orang soleh datang dia baca ayat Quran. Jangan sampai peringkat orang yang toleh yang datang ziarah jenazah kita. Bila diangkat je jenazah kita tu, tengok confirm kita mati, dia pun sebut daripada mulut dia, padan muka kau, mampus juga akhir. Dia sebut. Ataupun dia tak dengar, orang lain tak dengar, tapi kita dengar yang dia bisik, mati juga engkau, disebut. Dia sebut demikian. Yang ni yang jadi bahaya. Oleh demikian Islam diajar, bila kamu hidup atas dunia kamu berkawan dengan orang soleh, bila kamu meninggal dunia orang soleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Cukup dengan kalimah yang demikian menjadikan kegembiraan pada diri kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebutnya gambaran yang berlaku ini sendiri. Ni waktu mana kena mandi, dimandikan jenazah. Manakala yang kedua, bila saat mana diusung jenazah ini sendiri. Diusung jenazah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahawa ketika mana jenazah diletakkan dan dibawa di atas bahu orang-orang yang membawanya, jika jenazah itu termasuk orang yang saleh, dia akan mengatakan, segerakanlah aku. Katanya jenazah tersebut. Sementara jika dia tidak termasuk orang yang saleh, dia akan mengatakan, celaka, ke mana kamu nak bawa aku ni? Celaka kamu, ke mana kamu nak bawa jenazah ini? Ni waktu mana kena usung. Suaranya itu didengari oleh segala sesuatu selain daripada manusia. Suara yang dia tanya tu, kamu nak bawa ke mana? Kamu nak bawa ke mana tu? Yang aku nak dibawa ke mana ni? Didengari oleh seluruh alam ini, kecuali yang tak dengar ialah manusia saja. Rasulullah sebut demikian. Sebab jika manusia itu mendengar, nescaya mereka akan jatuh pengsan kerana kedengaran suara daripada mayat tadi. Bukan jatuh pengsan sajalah, nescaya akan lari lintang pukang, senang cerita. Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhan dalam meriwayatkan perkara demikian. Maknanya bila diusung jenazah kita, siap dimandikan jenazah kita, dikapan jenazah kita, kemudian diusung jenazah kita untuk dibawa ke kuburan ini, semuanya kita nampak keadaan yang berlaku tersebut. Tak percaya, cuba try mati ya, senang cerita. Orang kita akan kata, ya ke ustaz nampak? Cuba try mati nak tengok bagaimana keadaan yang demikian. Daripada Abu Hurairah diriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, segerakanlah kuburkan jenazah itu, sebab jika dia seorang yang saleh, Rasulullah sebut, yang demikian itu merupakan satu kebaikan yang kamu telah persembahkan kepadanya. Rasulullah pesan, bila meninggal dunia, Rasulullah kata, cepat-cepat hantar ke kubur. Meninggal dunia seorang ini, kalau dia seorang tersebut yang baik, maka kamu telah tunjukkan kebaikan untuk dia. Maknanya kamu mempercepatkan kebaikan itu dapat untuk diri dia. Sementara jika dia bukan orang yang saleh, yang demikian itu merupakan keburukan yang kalian letakkan di leher kalian. Kalau sekiranya dia ni orang yang jahat, kalian cepat mengkuburkan jenazah dia, memberi keuntungan pada kalian. Kalian bila masuk saja orang dalam kubur tu, selesailah masalah kalian. Maknanya kalau kalian melambatkan, lagi beramat, lagi berat bumi ni dengan jahat yang dilakukan sebelum daripada ini. Oleh demikian Islam ajar apa dia? Cepatkan usung jenazah ni. Sebab tu kadang-kadang kita tengok jenazah ni kan, waktu mana kena usung tersebut, laju je usungan. Dan siapa yang terbaik mengusung jenazah ni? Di kalangan anak-anak yang soleh. Anak-anak, kalian usung jenazah arwah ayah kalian. Kalian usung jenazah arwah ibu kalian. Jangan biarkan orang lain mengusung. Kerana pahala usung jenazah ni, pahala yang banyak yang kalian akan dapat. Waktu mana kita kecil-kecil dahulu, siapa yang dukung kita? Membesar kita. Sakit belakang-belakang ibu kita. Sampai tulang-tulang dia ni
jadi lonlai. Kerana apa dia? Kerana nak sebutnya, kerana mengusung kita. Waktu mana kita kecil, sampai usia 3 tahun, usia 4 tahun, kadang-kadang masih lagi atas dukungan. Waktu mana dia meninggal dunia sekejap, kalian suruh dia naik van jenazah. Kalian letak atas van jenazah. Kereta kalian, kereta yang mewah kalian miliki tersebut. Kereta-kereta kenderaan yang kalian ada. Kenapa kalian tak boleh usung jenazah arwah ayah, jenazah arwah ibu kalian? Allahu Akbar. Memang orang kita ni, dia tak nampak nilai mak dan ayah dalam hidup dia. Sehingga kan waktu mana, saat mana diusung ini, kita kena faham. Waktu mana diusung ini pahala yang besar ya Allah jadikan pada mereka yang mengusung jenazah-jenazah yang meninggal dunia ini sendiri. Nah, gambaran yang kedua, dalam hadis yang lain, menurut Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, tidaklah suatu jenazah diletakkan di atas pembaringan. Mana-mana jenazah yang diletakkan di tempat pembaringan, lalu dilangkahi 3 kali, melainkan dia akan mengucapkan sesuatu dengan ucapan yang didengari oleh siapa yang dikendaki oleh Allah, kecuali oleh manusia dan juga jin saja. Bila letak saja jenazah di atas pembaringan, orang bergerak 3 langkah je, dengar terus suara dia mengucapkan, saudara-saudaraku, para pengusung jenazah tersebut. Orang roh ni akan bercakap. Dia akan sebut, wahai pengusung-pengusung jenazah. Dia akan sebut demikian. Janganlah kalian terpedaya oleh dunia sebagaimana dia telah memperdayakan aku. Dia sebut demikian. Pengusung jenazah, dia kata, kamu usung jenazah aku kan? Kamu usung jenazah aku kan? Kerana apa dia? Kerana kamu hidup kan? Aku dah meninggal dunia. Kamu jangan terpedaya macam aku terpedaya. Jangan terpedaya dalam hidup ni. Jangan pula kalian dipermainkan oleh zaman sebagaimana dia telah mempermainkan aku. Jangan kamu diperdayakan oleh masa. Kamu rasa kamu tak mati. Umur kamu baru 40 tahun. Umur kamu baru 44 tahun. Kamu tak rasa kamu mati. Ni aku ni. Aku ni muda lagi ni mati ni. Muda lagi ni mati ni. Jangan kamu terpedaya sebagaimana telah terpedayanya aku, yang aku diperdayakan oleh masa ini. Aku telah meninggalkan warisan kepada ahli warisku. Kamu tengok, harta-harta aku tertinggal di atas dunia. Sementara Ad-Dayyan, salah satu nama Allah, memusuhi dan menghisapku, sedangkan Allah membenci dan akan menghisap aku. Sedangkan kalian membiarkan dan meninggalkan diri aku sebentar lagi. Bila aku masuk dalam kubur, sekejap lagi kalian akan meninggalkan aku dan membiarkan aku dalam kuburan bersendirian. Sedangkan aku sendiri dalam keadaan keseorangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tu waktu mana diusung. Waktu mana yang ketiga dalam hidup kita, waktu mana kita mula dikebumikan. Waktu yang ketiga dalam hidup kita ni, waktu mana dikebumikan. Huzaifah mengatakan, ruh itu berada di tangan malaikat, sementara jasad itu pasti akan dimandikan. Bila roh dalam tangan malaikat, jasad itu dimandikan, sedang dimandikan. Sesungguhnya malaikat akan berjalan bersamanya menuju ke kuburan. Malaikat akan turut serta untuk menuju ke kuburan. Jika tanah kuburnya itu sudah diratakan, dia akan masuk ke dalamnya kembali. Roh ni berada di atas kubur tu, naik orang ke bumi, jenazah kita tu jatuh tanah, jatuh tanah tu, turun dalam kubur tu, hadap muka ke kiblat tersebut, kemudian naik. Waktu mana naik dalam keadaan tanah tu jadi rata je, roh ni turun balik ke dalam kubur tadi. Masih daripada Huzaifah Al-Baihaqi mengatakan, sesungguhnya roh itu berada di tangan malaikat, sementara jasadnya sedang diurus. Saat mana sedang diurus tu, roh berada dalam genggaman para malaikat. Di waktu itu orang mandikan, orang kapankan dan sebagainya. Jika seorang yang membawa jasad itu ke kubur, roh itu mengikuti. Bila seorang tersebut bawa jasad dia ke kubur, roh ni akan ikut serta sekali, mengikut. Kalau naik kenderaan, dia akan bersama dengan kenderaan. Jika jasadnya diletak dalam kubur, roh itu ada di sekitarnya. Tak saja jenazah dalam kubur, roh itu berada sekitar dekat dengan jasadnya tadi. Ini nak sebutnya bagaimana keadaan yang berlaku
bila dikebumikan jenazah ini sendiri. Sama juga yang disebut dengan keadaan yang tiga ni, sementara Ayub menuturkan bahawa pernah dikatakan salah satu penghormatan keluarga terhadap mayat adalah menyegerakan pengkebumian pada jenazah ini sendiri. Ini keadaan yang akan berlaku di saat mana berada dalam dikebumikan jenazah ini. Kemudian yang keempat, apabila dalam keadaan yang mula dikuburkan dalam kuburan ini. Dalam Az-Zuhdi, Imam Ahmad menuturkan riwayat daripada Ummu Ad-Darda bahawa jika seorang mayat itu diletakkan di atas pembaringannya, dia akan berseru, "Wahai keluargaku, jiranku, pengusung jenazahku, jangan sampai dunia itu memperdayakan kalian." Ni orang dalam kubur. Bila dah letak je jenazah dia dalam kubur, dia akan panggil terus, "Wahai anakku, wahai keluargaku, wahai jiran aku, wahai pengusung jenazah, jangan sampai dunia menjadi memperdayakan kalian. Kalian hidup atas dunia terpedaya dengan dunia. Janganlah kamu diperdayakan dengan dunia sebagaimana dia telah memperdayakan aku. Sebagaimana dia telah memperdayakan aku. Jangan sampai pula dunia itu mempermainkan kalian sebagaimana dia telah mempermainkan aku. Sesungguhnya keluargaku tidak menanggung suatu pun daripada diri aku saat ini. Aku akan mula berhadapan di hadapan Rabbul Jalil untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan sepanjang hidup di atas dunia." Ni saya sebut tentang keadaan yang berlaku ini, tuan-tuan. Tuan-tuan yang berada pada malam yang baik ini, mari kita sama-sama untuk kita memikir dan merenung perjalanan kita saat mana kita akan dihadapkan di hadapan Allah. Sementara pada saat yang 2-3 hari yang mendatang ini, kita akan belajar tentang bagaimana langit dan bumi menangisi kematian seorang mukmin. Kita akan cerita tentang demikian, dan juga ucapan para malaikat pengiring jenazah. Di saat mana diiring saja jenazah, maka di sana ada ucapan malaikat yang sedang bercakap dengan jenazah yang sedang diiring dan dibawa ke kuburan itu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dalam membicarakan tajuk-tajuk sebegini. Insya-Allah dalam tempoh PKP ini saya cuba untuk membincangkan tajuk-tajuk sebegini sampailah ke syurga, sampailah dihumban ke dalam neraka. InsyaAllah dalam perbincangan malam-malam yang baik, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dalam kehidupan kita dan kematian kita, kematian husnul khatimah, insyaAllah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya nak ucapkan ribuan jazakumullahu khairan jazak kepada setiap di kalangan kita yang turut serta pada malam-malam yang sebegini, saat yang sebegini. Ramai di kalangan sahabat-sahabat yang turut untuk bersama dalam Facebook, dalam Instagram, dan juga kita sedang berusaha dalam Twitter, insya-Allah, dan juga dalam YouTube. Tuan-tuan boleh like dalam Facebook, ataupun tuan-tuan boleh follow je dalam Facebook, Instagram, kemudian tuan-tuan subscribe dalam YouTube. Dalam YouTube ni, insya-Allah saya akan daripada masa ke semasa akan cerita tentang mengenai perjalanan ini sampailah kita ke dalam syurga Allah, atau dihumban na'udzubillah min dzalik ke dalam kawah kepada kawah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita belum cerita lagi malam pertama di barzah, bagaimana keadaan di barzah dan sebagainya. Sampai masa kita akan sebut keadaan suasana di barzah tersendiri, insya-Allah. Tuan-tuan, sebagaimana yang saya sebut tengah hari tadi, saya sebut tentang mengenai saya mengalu-alukan di kalangan sahabat-sahabat yang peniaga-peniaga, ataupun di kalangan sahabat-sahabat yang dia mempunyai produk-produk untuk dia pasarkan sama produk-produk kalian melalui online ini, untuk menaja program-program kami ini sendiri, insya-Allah. Kuliah-kuliah ini dengan kita iklankan, sama ada di tengah-tengah ataupun di awal, di tengah ataupun di akhir, iklan produk kalian, dan kita sebut, mudah-mudahan dengan kita sebut ini akan menjana lagi keuntungan ataupun menjana keuangan di kalangan kita ni sendiri. Tuan-tuan boleh direct pada admin, boleh WhatsApp terus pada WhatsApp admin, di mana dalam WhatsApp admin tersebut tuan-tuan boleh tanya pertanyaan bagaimana nak promosi produk tuan-tuan melalui kuliah-kuliah yang saya sebut ini, sama ada saya sebut sendiri ataupun melalui tuan-tuan dah ada dah produk tuan-tuan ada dah iklan dalam iklan tuan-tuan boleh send pada kami dengan kadar yang tertentu, insya-Allah kita akan maklum bagaimana cara untuk nak melakukan demikian. Terus ke talian 019
992 8860. InsyaAllah kita akan atur daripada masa ke semasa. Dalam tujuannya untuk membangunkan sama, dua-dua kita bangunkan. Saya tolong tuan-tuan pakat-pakat untuk sama menyumbang kepada Ma'had Tahfiz yang saya sedang bangunkan ini, insyaAllah. Mudah-mudahan di sana ada kebaikan yang kita boleh buat, kebaikan yang sama pada kita, insyaAllah. Di samping tu saya nak umumkan juga tentang kurma. Kurma yang tuan-tuan berada kat rumah akan dipost di rumah tuan-tuan melalui kurma Maryami ni. Di sana ada grade yang disebut dengan grade AA. Ni harga dia lebih kurang RM15. Satu lebih kurang 300 gram. 300 gram ni dan akan dipost pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berminat untuk dapatkan Maryami ni. Ni grade B. Grade B pula harga di RM9 je. Kalau tuan-tuan nak pada grade B ni untuk berbuka puasa. Kita dah dekat nak berbuka puasa ni dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Demikian juga kurma Safawi. Kurma Safawi ni grade AA. Ni harga RM15. Dalam gram banyak lebih kurang 300 gram. Tuan-tuan boleh berhubung terus di talian 019 258 2293. 258 2293 ni untuk projek dana untuk Ma'had Tahfiz kami jugalah. Dipanggil di bawah Matan BIS Matan kami ini sendiri. Di samping saya sebut juga tadi, di sana tuan-tuan ada lebih kurang 3 orang pelajar yang perlu ditaja. 3 orang pelajar ni pelajar Ma'had Tahfiz An-Nabawi Jerantut. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan boleh berhubung terus dengan unit keuangan Jerantut di talian 014 53 88 88 563. 014 53 88 563. Tuan-tuan boleh tengok di skrin, ada di skrin tersebut, insya-Allah. Dan kalau tuan-tuan nak dapatkan produk-produk tu, tuan-tuan boleh dapatkan daripada, dan di sana ada lebih kurang nombor akaun untuk Matan Center. Matan ni maksudnya daripada Ma'had Tahfiz An-Nabawi. Tuan-tuan pakat-pakatlah untuk infak masuk bulan Ramadan ni. Kalau tuan-tuan nak tolong bantu saya sedang bangunkan masjid di Pulau Langkawi. Saya sedang bangunkan masjid juga di Kuala Terengganu. Kita baru dah bangunkan di Kuala Terengganu. Kemudian kita sedang bangunkan asrama tempat pengajian pelajar perempuan di Jerantut Pahang. InsyaAllah nanti kita akan maklumkan keadaan itu. Tuan-tuan nanti hujung nanti tuan-tuan boleh tengok bagaimana iklan kami terhadap Ma'had Tahfiz yang sedang kami bangunkan ini daripada Matan Center itu sendiri. Saya nak jawab beberapa pertanyaan yang ingin ditanya tersebut. Saya nak jawab beberapa pertanyaan sementara kita jawab ini. Kita nak tengok sikit soalan-soalan yang ditanya oleh sahabat-sahabat ni sendiri. Kemudian Ustaz pi mana ni? Amin. Dia tanya, jangan bimbang Allah lindung pada diri kita. Kemudian Awang Pian, Assalamualaikum, malam minta boleh dengar lagi kuliah hujan lebat dengan kilap-kilap sekali. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah dapat juga kita bersama dengan program kuliah UAD. Alhamdulillah, mudah-mudahan demikian. Kemudian ditanya pada kitanya, Roman Reigns tanya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz yang kami cintai. Siap dengan love lagi tu. Ustaz, saya nak tanya, apabila kita puasa, lepas tu waktu kita sembahyang tertelan air liur, batal tak puasa kita? Tak batal lah. Air liur ni tak batal. Tapi yang telan air tu saja, tu batal. Air liur tak batal, dia panggil demikian. Kemudian Amy City, Prince City. Soalan, Assalam Tuan Ustaz yang mulia, bagaimana nak tolong arwah saudara mara kita di mana semasa hidupnya ditinggalkan solat, tidak hirau majlis ilmu, tidak mahu belajar Al-Quran? Macam mana kita nak tolong? Tolong doa. Ya Allah, walaupun kami tahu orang ni dia menghadap depan Allah dalam keadaan dosa-dosa yang banyak, kami memohon pada kamu di atas nama persaudaraan ini agar kamu ampunkanlah dosa-dosanya itu, ya Allah. Ini dipanggil orang yang hidup membantu orang dalam kubur. Yang ni tolong doa. Yang kedua, tolong bersedekah di atas namanya. Itu cara demikian. Bersedekah di atas nama dia. Ya Allah, orang ni kedekut waktu mana hidup. Tapi ya Allah, aku nak sedekah juga. Kerana apa dia? Kerana dia saudara aku. Dia baik dengan aku. Kita sebut ada Allah SWT. Bahasa yang mudah je dalam doa-doa kita. Yang ketiga, sambung silaturrahim. Sambung silaturrahim yang dia bina atas dunia.
Ni kita teruskan dalam keadaan yang sedemikian rupa. Kemudian ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, di musim PKP ni ramai yang ambil kesempatan menjual barang-barang 2-3 kali ganda daripada modal yang dibeli. Apa hukum dia Ustaz? Dosa. Jangan sampai peringkat demikian. Jangan membebankan, jangan. Kita ni memudahkan, jangan menyusahkan. Yassiru wala tu'assiru, wa basyiru wala tunaffiru. Permudah, jangan perpayah. Dan jangan kita ni melarikan orang, tetapi mendekatkan orang. Di kalangan kita, jangan ambil kesempatan di atas kelemahan di kalangan kita. Dosa kita ambil kesempatan demikian. Jualah dengan harga-harga yang sewajarnya, bukan dengan berlipat kali ganda setelah mana kita simpan barang-barang tersebut. Dipanggil ihtikar, yang ni dilarang dalam Islam. Black Chelsea tanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau ada ulat di bawah tilam, ulat putih tak banyak juga, tak sampai 10 lau, tak silap, apa tandanya Ustaz? Mohon pencerahan. Tandanya kotor lah tu. Tanda kawasan tu kotor. Jadi dalam keadaan demikian, tolong bersihkan. Tolong bersihkan keadaan, jemur tilam-tilam tersebut. Musim-musim macam ni jangan duduk terbaring je. Boleh jadi peluh-peluh kita, boleh jadi dalam keadaan yang suasana kita gelap, bilik yang kita tak bersih dan sebagainya, datang perkara demikian. Tapi kalau kita jawab, Ustaz, saya memang bersih, saya hygiene, saya jaga kebersihan tersebut, tiba-tiba ada ulat-ulat yang sebegitu yang datang, kita dah jaga dah, tak ada daripada kekotoran ni. Ini tanda sihir yang sedang berlaku dalam rumah tangga kalian. Tu kita kena faham. Sihir ni, yang ni kena bincang balik lah. Kena bawa pisang 2 tandan, ayam golek 2 ekor. Baru kita sambung balik cerita mengenai sihir ni, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Muhammad Firdaus Ahmad tanya, apa hukum buat tahlil? Masa zaman Nabi ada tak tahlil Ustaz? Mohon pencerahan. Saya dah jawab banyak kali dah. Hukum dia adalah harus. Hukum dia adalah harus. Maknanya tidak ada dalil yang menunjukkan haram. Hukum dia panggil demikian. Kerana tahlil ni yang bahkan kadang-kadang menjadi sunat. Sunat yang dituntut pada diri kita untuk kita lakukan. Dengan syarat, jangan tentukan tarikh, jangan tentukan masa, jangan tentu saya nak buat tahlil sempena 40 hari, sempena yang ke-7, yang tu tak boleh. Tahlil ni sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dosa ke kita sebut demikian? Tak berdosa. Tak berdosa pun sebut. Tapi jangan kita upah orang. Jangan. Kita sebut la ilaha illallah ni, diajar pada diri kita, kita niat, ya Allah, sampaikanlah zikir wiri ini untuk arwah ayah, arwah mak dan arwah-arwah adik-beradik. Kita kumpul adik-beradik, baca doa-doa untuk mereka tersebut. Ini dibenarkan dalam syarak. Islam benarkan demikian. Cuma saya sebut dah 2-3 malam yang sudah. Yang pertama, jangan tentukan tarikh. Kemudian yang kedua, jangan tentukan tarikh. Maksudnya apa dia? Sempena yang ke-7, hari yang ke-7, sempena hari yang ke-14, sempena hari yang ke-21, sempena. Jangan sempena. Yang kedua, mesti di kalangan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baca doa, anak-anak yang zikir. Jangan kita nak upah orang, panggil orang, yang kita duduk relax makan bihun kat belakang. Yang ni salah di kalangan kita. Jangan begitu. Kita pula panggil adik-beradik kita, mari kita baca doa untuk arwah ayah, untuk arwah mak dan sebagainya. Pun dibenarkan dalam syarak. Baca ayat-ayat Quran. Dan kita tak hadkan yang dalam keadaan yang masa-masa yang sedemikian rupa. 2. Yang ketiga, jangan ambil harta mereka yang telah meninggal dunia untuk buat jamuan. Jangan. Kerana harta tu dah jadi harta pusaka. Pastikan kita tak ambil duit ataupun harta yang orang meninggal dunia. Kadang-kadang yang jadi masalahnya, kita bila kita wajibkan benda tersebut, sehingga akan menyebabkan menyukarkan anak-anak yatim, menyukarkan ibu-ibu yang kehilangan suami untuk membuat jamuan demikian. Yang ni berdosa. Tak boleh. Jangan demikian pada diri kita. Kemudian ada pertanyaan lagi. Takutnya, ya Allah, yang disebut oleh pejuang bertopeng sebut, dia dah jadi pejuang topeng, takut juga. Ampunkanlah dosa, ya. Ampunkanlah dosa-dosa ini. Yang ditanya dalam Instagram dah berakhir. Belum. Ada lagi masa dalam Instagram. Dan Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya, apakah hukum kita memandikan jenazah ataupun mencium jenazah mak angkat yang kita sebagai mak angkat yang kita sebagai mak kandung? Tak faham.
Macam mana tadi? Memandikan jenazah atau mencium jenazah mak angkat yang kita sebagai mak kandung, dianggap mak angkat, sedangkan dia tu anak kandung ke? Begitu kan? Ataupun kalau mak angkat tak boleh nak mandi. Senang ceritanya. Dan mencium dia pun tak boleh, mak angkat ya. Tapi mak kandung boleh. Mak kandung boleh. Tu yang kita kena faham keadaan pada diri kita. Mandi dia pun tak boleh kerana aurat. Walaupun dia mak kita anggap mak kandung kita, mak angkat yang dianggap mak kandung. Yang tu. Soalan dia tak boleh. Tak boleh kalau mak angkat kita. Dah ada ustaz. Binaan di sekeliling tersebut tanya soalan yang demikian. Tak apalah. Di Facebook pula. Pertanyaan di Facebook ni tanya soalan. Ustaz, dulu saya pernah terpijak najis macam najis anjing, tapi saya tak pasti. Sampai sekarang saya tak samak. Macam mana ustaz? Dah tak ada apa-apa dah. Afqullah manah ni sendiri. Atqullah manah tu sendiri yang disebut demikian. Yang lepas tu lepas dan dia bersih walaupun di saat yang sebegini. Faris Usaini, ustaz betul ke saya tengok dalam FB ada saintis Amerika yang mengatakan virus corona tidak aktif sewaktu diperdengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin juga demikian. Saya boleh jadi kajian-kajian yang berlaku ini yang menyebabkan saya pada peliknya orang kita ni, dia cukup takut dengan virus yang disebut COVID-19 ini. Setakut-takutnya pada diri dia. Jadi sampai peringkat dia tak bermain kan takutnya dengan virus ini. Kerana bagi dia tak nampak virus ini. Padahal yang patut kita jauh dalam hidup kita bukan virus ni. Jauhnya kita dengan syaitan. Syaitan yang tak nampak tu. Yang tu yang sepatutnya pada diri kita yang demikian. Yang ni pun kena takut juga. Bukan tak kena takut. Tapi orang kita ni beria-rianya dengan yang ni sehingga dia tak percaya terhadap apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada ni, jahatnya yang dalam hidup kita ni, virus yang paling mengerikan kita apa dia? Syaitan. Senang cerita ni. Syaitan tu virus yang paling mengeri daripada diri kitanya. Tapi orang kita ada nak menjarakkan dengan syaitan. Kita boleh ada jarak distance yang disebut dengan social distance ini sendiri. Tapi kita boleh jarakkan demikian. Kita dengan syaitan. Kita dengan syaitan. Orang kita ada nak menjarakkan pada diri kita. Kita beria di kalangan kita kan. Beria di kalangan kita basuh tangan. Kemudian beria di kalangan kita ni, apa dia? Cuma pakai face penutup muka dan sebagainya. Tapi orang kita ada beria macam tu juga waktu mana kita ambil wuduk. Ada beria macam tu juga menjaga kebersihan. Islam dah hajar dah. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Saya ada soalan nak tanya tentang doa selepas solat. Semasa kita menyebut nama arwah, terus sambung dengan doa. Selesai doa, terus sambung membaca Al-Fatihah dan Amin. Adakah itu sempurna? Adakah doa itu sempurna? Ya, sempurna. Boleh. Mohon pencerahan Ustaz. Dah cerah dah tu insyaAllah. Maknanya sempurna pada diri kita. Kita boleh buat dalam keadaan demikian. Kemudian Ella Esa tanya, Ustaz, apa pendapat Ustaz? Boleh dikatakan ramai umat Islam menghina agama sendiri? Apa pendapat Ustaz? Orang ni tak ada agama ataupun tak ada iman dalam hidupnya. Bila orang yang tak ada iman, agama dia sendiri pun dia hina. Orang ni tak ada kemuliaan dalam hidup. InsyaAllah kita akan bicarakan tajuk khusus mengenai bagaimana penghinaan terhadap agama ini sendiri. Orang ni kalau dia meninggal dunia dalam keadaan dia terhina menghadap depan Allah, hitam wajah dia dan dia akan dididihkan dengan air yang panas di saat mana roh dia nak dikeluarkan daripada jasad dia. Penghina agama dipanggil. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Sofi'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, jikalau hati kita telah hitam, bagaimanakah kita nak bersihkan semula? Dan kenapa berat sungguh hati untuk tinggalkan kesiapan? Yang pertama taubat. Taubat terus. Dalam hidup kita ni, taubat kita ni macam mana? Sebut, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ataupun kita sebut, Ya Allah tolong ampun dosa saya, Ya Allah. Taubat. Ya Allah, taubat. Kita sebut, Ya Allah, ampun dosa aku, Ya Allah. Taubat yang pertama.
Yang kedua, duduk dalam majlis ilmu. Nak supaya hati kita kembali bersih. Kemudian yang ketiga, duduk dengan orang soleh. Yang keempat, pada diri kitanya, banyakkan kita berinfak. Pada diri kita ni, untuk nak melembutkan kembali hati. Yang kelima, tolong pergi ke kubur. Ziarah di kubur. Duduk di kubur. Baca doa-doa. Walaupun kubur tu tak ada kubur arwah ayah kita ke, arwah keluarga kita, pergi duduk kat kubur. Kubur Muslim. Bukan kubur yang kafir, tidak. Tapi kubur orang Islam. Duduk di sana. Kalian akan lembut hati kalian. Tengok jadi kubur. Memandang saja. Ataupun tak jumpa juga, Rasulullah kata, cari anak-anak yatim. Pergi usap tangan kamu di atas kepala anak yatim. Kamu dengar perbicaraan, kata-kata mulut yang keluar daripada anak yatim. Kalian akan jadi lembut hati kalian. Allah jadikan demikian. Kemudian seterusnya, rajin dan kerap sikit bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam. Kita akan lama akan lembut hati kita. Rajin pada diri kita demikian. Nusyahirah Ahmad Fakhruddin. Assalamualaikum Ustaz. Saya salah seorang peminat Ustaz. Jazakallah. Jazakillah. Setiap ceramah Ustaz, alhamdulillah dapat saya sertai. Saya nak tanya, bagaimana cara untuk seorang anak perempuan dapat berbakti kepada jenazah arwah ayah? Contohnya dengan memandikan jenazah atau cara lain. Mohon pencerahan Ustaz. Anak perempuan, bila arwah ayah dia meninggal dunia, panggil adik-beradik lelaki. Ataupun anak perempuan, bila arwah ayah meninggal dunia, dia tak ada adik-beradik lelaki, maka di waktu tersebut, suami dia, ataupun yang disebut dengan apa dia, yang dekat-dekat dengan dia, anak saudara kepada arwah ayah kita, misal contoh, minta supaya dia tolong mandikan dan sebagainya. Kita manakala anak perempuan ni boleh duduk dan tengok, baca doa sewaktu mana dimandikan jenazah tersebut. Kemudian waktu mana lepas pada meninggal dunia, ayah diusung, lepas pada selesai pengkebumian, anak-anak perempuan ni jangan berhenti berdoa kepada arwah ayah, arwah ibu, sehingga kita sebut, sehinggalah ya Allah matikan aku saat mana kamu telah meletakkan arwah ibu dan arwah ayah aku dalam syurga kamu ya Allah. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian anak perempuan dia boleh sambung silaturahim. Sambung silaturahim di kalangan adik-beradik arwah ayah, adik-beradik arwah mak dan sebagainya. Syahirah boleh lakukan demikian. Kemudian dalam masa yang sama juga, anak-anak perempuan ini boleh apa dia? Derma di atas nama arwah ayah, arwah ibu kita. Boleh buat benda-benda yang demikian. Ni cara untuk kita nak berbakti pada mereka yang sudah meninggal dunia tersebut. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Dalam keadaan PKP ni, macam mana saya nak selesaikan fidyah untuk arwah ayah saya? Saya rasa tak senang duduk rumah. Kalau tak selesaikan lagi, mohon pencerahan Ustaz. Boleh back-in-kan dalam akaun, sama ada akaun Matan pun senang cerita. Masukkan dalam akaun Matan, kemudian kalian maklumkan pada admin, ni duit fidyah, berapa kadar dia, senang je. Back-in tersebut maybank to you, CIMB klik, ataupun melalui Bank Islam.biz ke apa dia panggil demikian. Maknanya semua tu secara online. Ini lebih terbaik dalam pada diri kita. Zaman-zaman kita ni, kita boleh gunakan kaedah-kaedah yang demikian. Kemudian Amiruddin, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kalau kita nak tidur malam selalu keluar air mata, tanda rahmat Allah. Mudah-mudahan rahmat Allah ini berada dengan orang-orang yang sesoleh yang demikian. Assalamualaikum Ustaz. Saya kerap mimpi arwah abah dan arwah nenek. Mereka ajak saya ikut mereka. Kebetulan di bulan Sya'ban, bulan mereka kembali ke rahmatullah. Ada apa-apa kebetulan situasi begini Ustaz? Yang diajak tu ke mana? Kalau diajak tu tempat yang indah, suasana yang indah, maka kita jawab, ya saya nak keadaan yang demikian. Tapi kalau diajak entah ke mana-mana, jangan ikut. Takut syaitan yang sedang mengganggu dalam mimpi-mimpi kita. Bangun keesokan hari, derma untuk arwah ayah, derma untuk arwah nenek, baca doa untuk mereka agar mereka mendapatkan ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada doa kita membetulkan kembali jalan hidup yang di hadapan itu, yang mereka lalui di hadapan kita ni sendiri. Kemudian tanya lagi, saya suka mendengar ceramah Ustaz daripada DK Hasiah, alhamdulillah, moga-moga Allah rahmati kita semua. Kemudian Segamat, Prince City Segamat, Amy City pula. Assalamualaikum Ustaz. Tuan Ustaz yang mulia, soalan, adakah menjadi manusia paling sombong bila azan berkumandang tapi buat-buat tak peduli?
tak segera ke masjid dan solat. Kesannya semasa nazak bagaimana? Banyak. Kalau kita tak peduli terhadap azan dan tak peduli terhadap panggilan Allah, itu menunjukkan kesombongan hidup lah, ataupun kelekaan dalam kehidupan, ataupun pada diri kita ni, kitanya dalam keadaan yang kita tak nampak akhirat Allah. Bila mengikut alim ulama diajar, kalau kita ni dekat nak mati, Allah ambil timah dan juga besi timah tu dijeyus ke dalam telinga tersebut, kemudian sehingga mendidih telinga dia, tersumbat di saat itu kesakitan yang amat sangat yang akan dilalui padanya. Jadi kita ni jangan buat tak peduli pada dengar azan dan sebagainya. Jangan kita berpaling daripada peringatan Allah. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, Allah sediakan kehidupan yang sempit dalam hidupnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti Allah bangkitkan dia dalam keadaan buta. Dalam keadaan dia buta. Ulama-ulama kata siapa ni? Orang yang dibaca ayat Quran kemudian dia paling. Orang yang didengar azan tapi dia paling, tak nak dengar azan sebut. Lalu dia sibuk tanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa kamu bangkitkan aku di akhirat ni dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Sedangkan aku di atas dunia dahulu pandangan aku jelas, nampak. Lalu Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah kamu, waktu mana kami hidupkan di atas dunia dahulu, kami dibacakan ayat-ayat pada diri kamu buat tak erti. Hari ni kami buat tak erti pada diri kamu pula. Kami buat tak peduli pada diri kamu tersebut. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada malam yang baik ini. Tuan-tuan, insya-Allah pada malam besok saya dipahamkan kita akan bersiaran dengan seorang lagi artis di tanah air kita yang banyak menggerakkan misi-misi kemanusiaan dengan Heliza Helmi. Saya dipahamkan demikian mengikut aturan yang diatur ini. Tuan-tuan, kalau ada kesempatan malam besok kita bersama, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dalam pertemuan kita ini, dan mudah-mudahan kita akan diberi pertemuan yang baik. Dan tuan-tuan jangan lupa ya, dalam jadual tuan-tuan, hari Ahad ni kita akan bersama dengan Ustaz Abdul Samad daripada Indonesia. InsyaAllah kita akan buat lintas langsung sebegini juga, dan tuan-tuan pakat war-warkan di kalangan kita semua insyaAllah. Terima kasih sekali lagi dalam pertemuan yang baik ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله